Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Cikgu Penny dalam bab 4 Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam. Hari ini kita akan belajar 4.1 Kelestarian Alam Sekitar. Dalam topik ini nanti kita akan mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan, menghubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dan mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau. Kemajuan teknologi dan pembangunan secara holistik pada era ini banyak memudahkan dan mempercepat pelbagai urusan manusia kini. Namun, kemajuan teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar. Contohnya, peningkatan pencemaran alam sekitar dan pengurangan sumber alam sekitar. Menyedari hakikat yang berlaku terhadap alam sekitar ketika ini, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan bagi mengembalikan semula kesedaran manusia terhadap kelestarian alam sekitar. Segala usaha dan inisiatif yang dijalankan ini dikenali sebagai teknologi hijau. Mari kita lihat konsep teknologi hijau. Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Terdapat 4 kepentingan teknologi hijau. Yang pertama ialah menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Yang kedua, mengurangkan pengeluaran karbon. Yang ketiga, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Dan yang keempat, mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Gambar ini menunjukkan contoh-contoh teknologi hijau dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kenderaan tenaga solar yang digunakan bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Dan yang kedua adalah sumber tenaga boleh baharu digunakan bagi menjana tenaga. Bagi menjayakan teknologi hijau di negara kita, Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan telah dilancarkan pada Julai 2009. Apakah tonggak yang terdapat dalam dasar tersebut? Terdapat 4 tonggak utama yang menguatkan Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan, iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Mari kita lihat satu persatu. Tenaga mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakgantungan tenaga. Alam sekitar pula meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Ekonomi menambahkan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi, manakala sosial meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Jika kita lihat keempat-empat tonggak ini, jelaslah bahawa teknologi hijau amat menekankan aspek kecekapan tenaga. Masihkah anda ingat tentang topik kecekapan tenaga yang anda telah pelajari semasa di tingkatan 3? Kecekapan tenaga ialah penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Apabila kecekapan tenaga diutamakan di dalam sesebuah negara melalui pengamalan teknologi hijau, maka 3 perkara ini dapat berlaku. Yang pertama, penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Yang kedua, ekonomi negara juga akan menjadi semakin kukuh dan kita juga dapat mengurangkan pembaziran. Yang ketiga, sisa-sisa buangan dapat kita tukarkan kepada satu bentuk tenaga boleh baharu yang lebih bersih dan selamat. Negara kita sangat menyokong dan memberi komitmen sepenuhnya dalam melestarikan kecekapan tenaga. Antara inisiatif dan usaha yang dijalankan ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga adalah menyediakan label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Inisiatif yang seterusnya adalah Indeks Bangunan Hijau ataupun Green Building Index. Kemudian, kempen teknologi cekap tenaga, kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar dan kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Indeks Bangunan Hijau ataupun GBI ialah sistem penarafan yang diberikan kepada bangunan yang mempunyai ciri-ciri mesra alam. Contohnya adalah Masjid Raja Haji Fi Sabilillah di Cyberjaya merupakan masjid pertama di negara yang menerima pengiktirafan ini. Sektor dalam teknologi hijau. Teknologi hijau boleh dibahagikan kepada beberapa sektor supaya pelaksanaannya lebih berfokus. Mari kita kenal pasti setiap sektor yang terlibat dalam teknologi hijau ini. Sektor yang pertama iaitu sektor tenaga. Sektor yang seterusnya adalah sektor pertanian dan perhutanan. Sektor yang seterusnya adalah sektor pengangkutan. Sektor yang seterusnya adalah sektor pengurusan sisa dan air sisa. Kemudian sektor bangunan. Seterusnya adalah sektor perindustrian
dan pembuatan. Kemudian, yang terakhir adalah sektor teknologi maklumat dan komunikasi ataupun TMK. Mari kita kenal pasti setiap sektor yang terlibat dalam teknologi hijau ini. Sektor yang pertama iaitu sektor tenaga, memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan aktif fosil. Antara contoh tenaga alternatif ialah tenaga boleh baharu seperti hidroelektrik, solar dan angin. Sektor yang seterusnya adalah sektor pertanian dan perhutanan. Sektor ini berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Sektor ini juga menekankan penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. Sektor yang seterusnya adalah sektor pengangkutan. Sektor ini berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Sektor yang seterusnya adalah sektor pengurusan sisa dan air sisa. Sektor ini memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baharu seperti baja kompos. Kemudian kita lihat sektor bangunan. Sektor ini berfokus kepada pembinaan bangunan hijau seperti bangunan berlian iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cukup serta pengurusan sisa pepejal yang baik. Seterusnya adalah sektor perindustrian dan pembuatan, berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerbu dan hujan asid. Kemudian, yang terakhir adalah sektor teknologi maklumat dan komunikasi ataupun TMK. Sektor ini berfokus kepada pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Pengamalan teknologi hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Sekian topik kita pada hari ini iaitu 4.1 kelestarian alam sekitar. Kita akan berjumpa lagi dalam topik yang seterusnya iaitu 4.2 sektor tenaga. Semoga sihat selalu. Sekian, terima kasih.